Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ni sambung lagi kita bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kita sampai di muka surat 333. Tajuk dah faslun, yang fasal panah asmara terhadap peribadi tertentu, yakni wa isqus suwar. Isqus suwar maksud dia mana rindu kepada para serupa, macam itulah kalau terjemah dalam bahasa kita. Dia kata panah asmara terhadap peribadi tertentu adalah penyakit yang menghinggapi hati yang kosong dari cinta kasih terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang berpaling daripada Allah menggantikan Allah dengan selainnya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman tentang Yusuf alaihi salam, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Demikianlah kata Allah, agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Dalil di atas, kata Ibn Qayyim, menunjukkan bahawa keikhlasan merupakan faktor penolak hujaman panah asmara, yakni serangan panah asmara, kerinduan kepada selain Allah Ta'ala dengan kerinduan yang fanatik lah. Berikut berbagai akibatnya berupa perbuatan jahat, perbuatan keji yang memang merupakan hasil dan buah daripada panah asmara itu. Begitu Allah memalingkan penyebabnya, berarti Allah juga menyimpangkan penyakitnya, yakni panah asmara itu. Oleh sebab itu ada di antara ulama as-salaf yang menyatakan penyakit panah asmara adalah aktivitas hati yang kosong, yakni kosong dari selain peribadi yang dicintainya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bih. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa alaihissalam wa ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahsia tentang Musa. Apa maksud dia? Yakni bahawa hatinya kosong dari segala sesuatu kecuali ingatan terhadap anaknya. Maksudnya gitu, Musa alaihissalam, kerana saking cintanya, kerana amat cintanya ia kepada anaknya tersebut, sebab hatinya sudah demikian bergantung padanya, sentiasa teringat pada anak dia. Gitu. Jadi penyakit panah asmara ini terdiri daripada dua hal. Dia kata anggapan baik terhadap pribadi yang dicintai. So dia anggap orang yang dicinta tu maknanya itulah dia yang terbaik semua kan, sukses, perfect dari segala sudut, dan keinginan kuat untuk mendapatkannya. Jadi mana hati dia ke situ saja. Bila salah satu dari keduanya itu hilang, tidak lagi disebut penyakit panah asmara. Maksud dia keinginan yang kuat dan kehendak yang kuat tadi. Kemudian sebab munculnya penyakit asmara ini telah membuat bingung banyak orang pintar. Dia kata sebahagian di antara mereka berusaha mengulasnya dengan konotasi negatif belaka. Maka kami tegaskan, sungguh sudah merupakan hikmah Allah yang pasti terhadap ciptaan dan ajarannya
bahawa Allah menciptakan adanya keselarasan, kecocokan, kesesuaian antara yang serupa perangainya, ya, serta ketertarikan siapa saja kepada peribadi yang sesuai dengan dirinya. Kan kita ni maknanya kalau kita nak berkawan pun, kita kawan dengan orang yang sesuai dengan kita kan, yang sesuai dengan jiwa kita. Jadi ada yang orang tak suka kawan dengan orang yang jadi bengis, kasar dan sebagainya. Macam-macam lah, orang yang suka mengumpat orang dan sebagainya. Dia suka kawan dengan orang yang sikap begini-begini kan. Jadi begitu keadaan dia. Serta ketertarikan siapa saja kepada peribadi yang sesuai dengan dirinya, peribadi yang tabiatnya serasi dengan tabiatnya, ya kan? Jadi maknanya kita akan berkawan dengan orang yang sesuai dengan kita lah. Yang tak sesuai dengan kita, kita akan, maknanya mungkin kita jumpa macam tu, bagi salam, kemudian kita tak rapat lah, tidak menjadi kenalan rapat, kita tak jadi best friend kita lah. Begitu. Di samping itu, ada ketidakcocokan, yakni ada ketidakserasian dan kebencian terhadap peribadi yang tidak memiliki keserasian dalam tabiatnya. Jadi dia kalau memang orang tu tak sesuai dengan kita, maka memang tak sesuai lah. Dia panggil tak ngam lah, tak ngam. Itu maksud dia. Rahsia terjadinya kolaborasi dan komunikasi dua arah dalam dunia makro, yang dunia yang meluas, yang meliputi seluruh tadi, maupun dunia yang mikro, yang kecil tadi. Tidak lain kerana adanya keserasian, ya, bila ada terjadinya kolaborasi ni, kerjasama dan komunikasi dua arah. Kenapa? Kerana ada keserasian. Kalau tak ada keserasian, jadi kita jumpa sekali, kita tak akan jumpa dah, dan kita tak teringat pun, tak nak jumpa pun, gitu. Jadi sementara rahsia terjadinya tolak menolak dan disinteraksi antara berbagai hal di dunia ini tidak lain juga kerana tidak ada keserasian dan perbezaan karakter. Gitu. Itu maklumlah. Dengan adanya realitas itulah penciptaan dan ajaran Allah menjadi sempurna. Jadi kita bukan boleh terima semua dan kita tak akan tolak semua. Ada yang kita boleh terima, ada yang kita tak boleh terima. Maksudnya keserasian tadi tak ada antara kita. Sesuatu akan cenderung kepada sesuatu yang lainnya yang menyerupai dirinya. Maksudnya sesuai dengan tabiat diri dia, kan? Gitu. Macam suami isteri lah, pasangan suami isteri ada keserasian, kan? Keserasian antara mereka berdua, maka mereka hidup dalam keadaan berkesinambungan, berterusan hidup dalam keadaan berlakunya kelestarian kasih sayang dia akan berterusan. Jadi bila tak serasi, jadi setakat tu sajalah. Dia akan terus berpisah, takkan bertemu lagi. Gitu maksudnya. Sesuatu akan menjauh dari sesuatu yang lainnya bertentangan dengan karakternya. Ini jelaslah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang kepadanya. Agar dia merasa senang kepadanya, kerana ada keserasian lah begitu. Allah menjadikan faktor penyebab seorang lelaki bisa senang berada di sisi wanita adalah kesatuan jenis. Jadi jenis manusia atau spesies manusia, juga kesatuan metri dasar, kan? Maksudnya manusia yang mana semua mereka itu berasal daripada Adam alaihissalam, dan wanita itu adalah daripada Hawa, itu daripada Adam alaihissalam. Alasan munculnya segala kecocokan itu, ini kesesuaian itu, kerana si wanita berasal juga daripada unsur si lelaki, yang daripada Adam alaihissalam. Sehingga jelas yang menjadi alasan bukanlah penampilan yang cantik, kan? Kadang-kadang kita tengok, kan, oh maknanya suami dia memang handsome sangat, tapi isteri dia nampak macam tak sesuai dengan suami dia, kan? Suami dia mungkin, mana isteri dia mungkin tak cantik, suami dia maknanya tak sesuai. Tapi kerana ada keserasian, maknanya begitu, maka mereka boleh duduk, boleh berjumpa, boleh berkahwin, kan? Itu cerita dia.
Jadi bukanlah penampilan yang cantik. Dia kata bukan juga kesamaan atau keseragaman tujuan dan keinginan. Bukan juga adalah akhlak dan jalan hidup. Meskipun semua itu juga termasuk faktor yang menimbulkan ketenangan dan rasa cinta. Diriwayatkan dalam as-sahih daripada Nabi SAW, hadis sahih al-Bukhari, bahawa Nabi bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kan Nabi kata, roh-roh itu ibarat barisan tentera yang teratur, yang telah saling mengenal dan akan saling serasi. Ya. Sementara yang tidak saling mengenal dan akan saling membenci. Gitu. Jadi maknanya ulama banyak menafsirkan dengan berbagai tafsiran tentang hadis ni lah. Itu di antara tafsirannya disebut di bawah ni oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan di antara yang menafsirkan juga satu hadis yang lain datang menafsirkannya. Cuba tengok hadis yang selepas itu. Dia kata, sementara dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya disebutkan, jadi tentang sebab munculnya hadis di atas, dia panggil sebab wurud hadis tu, sebab berlakunya hadis tadi. Ada seorang wanita di Mekah yang kata Imam Ahmad, yakni anna imra'atan bi Makkah kanat tudhiku an-nas, bahawa ada seorang wanita di Mekah, dia ni suka bergurau atau suka melawak lah. Melawak dia panggil apa? Jadi pelawak. Maksud dia gitu, suka menyebabkan orang jadi ketawa, suka buat orang ketawa. Yang penampilannya agak lucu. Maksud dia ni tudhikun nas. Dia ni bila bercakap dia suka bagi orang ketawa di Mekah. Jadi ia datang di kota Madinah. Bila sampai di Madinah, disinggah di rumah wanita yang juga suka membuat orang ketawa. Yani kata Nabi SAW, maknanya al-arwah, sebelum tu فنزل على امرأة تضحك الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جلود مجندة. Jadi bila disinggah di rumah wanita yang sama perangai dengan dia, maka Nabi SAW bersabda, roh-roh itu ibarat barisan tentera. Roh ni banyak sangat. Al-arwahu junudun mujannadatun. Maksud dia arwah ni, roh-roh ni adalah diibaratkan seperti tentera yang telah dipersiapkan. Begitu. Maknanya dia ni, yalah, bila ramai sangat, dia ada yang dia kenal, ada yang tak kenal. Jadi kalau dia kenal sesuai dengan dia, ngam dengan dia, maka dia akan jadi ada pertautan. Bila tak ngam dengan dia, dia tak ada pertautan. Begitu. Macam kita lah kan, bukan semua yang terkenal kawan baik yang kita. Gitu. Ada yang kawan baik, ada yang kawan begitu-begitu, ada yang kawan kerana sebab-sebab tertentu. Begitu. Baik. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawa kedudukan sesuatu sama dengan kedudukan sesuatu lainnya yang sama karakternya. Karakter, perangai, tabiat sama. Syariat tidak pernah memaksa memisahkan dua hal yang serasi. Jadi mana syariat tidak pernah memisahkan. Mana bila dia bagi dia jadi sesuai, maka dia ngam lah. Hidup sekali ya. Itu. Dan juga tidak pernah memaksa bersatunya dua hal yang berlawanan. Jadi kalau dia memang tak boleh terima dengan seorang ni, tak boleh terima orang ni, maksud dia tak boleh, dia tak jadi, tak masuk, maka tak jadi ya. Begitu. Barang siapa yang mengira bahawa itu mungkin terjadi semata-mata kerana kejahilannya sajalah, kan, terhadap syariat, atau kerana ketidaktahuannya mana-mana dua hal yang serupa dan dua hal yang berbeza. Kita nak cara pandang bezakan. Adapun ajaran syariat sendiri tidak pernah memberi satu alasan pun untuk hal itu. Di mana tak ada, tak dalil. Jadi syariat tidak pernah nak paksa. Kalau dia memang dia tak setuju, tak sama dengan tabiat karakter tadi, memang dia tak jadi sama ataupun tak ngam lah kita kata. Baik. Kalau ada hanyalah pendapat manusia saja dalam syariat, nas tak ada lah.
Baik, dengan kebijaksanaan dan keadilannya Allah Subhanahu Wa Taala tadi, terlihatlah ciptaan dan ajarannya dengan keadilan dan timbangannya. Ya, kebijaksanaan Allah Taala tadi. Tegaklah kemaslahatan ciptaan dan ajaran syariatnya, yakni dengan diciptakannya penyatuan dua hal yang serasi. Dua hal yang serasi. Dan pemisahan dua hal yang saling berlawanan, dia tak akan jadi satu. Gitu. Hal itu terbukti dalam kehidupan di dunia dan akan berlaku pula pada kehidupan di akhirat. Di bawah ni dia akan lebih jelaskan kepada kita supaya kita lebih faham. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا الذين ظلموا. Allah kata, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama teman sejawat mereka, kerana mereka ni ngam, memang sepadan. Ahli maksiat memang dia berkawan dengan ahli maksiat, tak berkawan dengan as-salihin dan salihat, tak. Dia tak berkawan dengan ahli maksiat. Sebab tu Allah kata bersama teman sejawatnya yang sama karakter, perangai dan sikap dengan mereka. Dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, himpun sekali. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dia kan. Ini sama cerita dengan apa yang Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 27 dan 28 kan. Cerita disebut oleh Imam Tabari rahimahullah taala berkenaan dengan takwil sebab nuzul ayat ni, katanya bahawa Umayyah bin Khalaf ni dia berkawan baik sangatlah dengan seorang sahabat dia bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth, ya. Jadi diriwayatkan bahawa Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'ayth ni dia terkesan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia masuk Islam. Kemudian perkara itu diketahui oleh sahabat baiknya, best friend dia, iaitu Umayyah bin Khalaf. Maka bila Umayyah bin Khalaf jumpa dia, wajah engkau bertatap dengan wajah aku adalah haram, sehingga kau kafir dengan Muhammad. Dia riwayat kata sehingga kau pergi ludah muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi maknanya dia pun disayang kawan dia pergi, dia katakan bahawa dia ludah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia jadi murtad lah, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi lepas tu mana dia mati kafir lah. Betul Allah turunkan ayat ni. Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 27, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ya wailata ya laitani lam attakhidh fulana khalila. Pada hari orang yang zalim itu menggigit dua tangannya. Yawma ya'addu adh-dhalim, ya'ad digigit. Gigit macam tu. Ya. Maknanya ya'addu, adda ya'uddu ni. Gigit dua tangan dia. Dan keadaan apa? Dalam keadaan penyesalan. Ala yadayhi, di atas dua tangannya. Yaqul, dia berkata, ya laitani, alangkah baiknya dulu kalau aku ikut jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia murtad. Ya wailata, celakalah aku, laitani, alangkah baiknya kalau aku tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku, sebagai kawanku, yakni Umayyah bin Khalaf tadi. Kenapa? Apa penyesalan sesal kemudian tiada gunanya, mati kafir dia. Gitu. Baik, kemudian seterusnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu diikuti juga oleh Imam Ahmad, pernah menyatakan pasangan-pasangan mereka adalah orang-orang yang sejenis dan serupa dengan mereka daripada kalangan manusia. Dan kalau orang soleh, soleh lah. Kalau orang soleh, soleh lah kawan dia. Begitu. Dan firman Allah Ta'ala, wa idhan nufusu zuwijat, apabila roh-roh dipertemukan. Roh-roh dipertemukan, dijumpa balik. Yakni tak kala masing-masing orang yang beramal dipertemukan dengan yang serupa dan sealur dengannya. Kalau orang soleh, orang baik, jumpa orang soleh, orang baik lah. Kalau tak soleh, jumpa lagi yang dia. Itulah maksud dia seterusnya.
Antara dua orang yang saling mencintai di jalan Allah akan saling dipertemukan di syurga. Kan kita ni kan, kita kadang-kadang kita jumpa kawan kita seminggu sekali, jumpa kawan-kawan kita seminggu 2 kali, kadang-kadang sebulan sekali kan. Itu pun kita jumpa apabila berjumpa di kelas-kelas pengajian. Kan. Jadi itulah dia kelebihan menghadiri majlis ilmu di kelas-kelas pengajian tadi. Berbeza kita di alam maya ini, ya, alam internet ni kan. Jadi maknanya kita berada di koridor raya, cyber raya apa semua ni kan. Di alam maya ni maknanya di udara lah, cakap semua masing-masing di udara ni, tak bertemu, tak bersapa muka kan. Berbeza dengan pertemuan dalam kelas, kita jumpa kawan-kawan kita di satu tempat pengajian seminggu sekali. Jadi maknanya kemesraan, kasih sayang, apa nama, kita panggil, kita mengambil tahu hal kawan-kawan kita, sama ada dalam keadaan dia tu kesempitan, kesusahan, dilihat daripada riak wajah dia yang muram, sedih. Jadi kita boleh tahu, kita boleh bantu, kita boleh tolong kan. Begitu juga kawan-kawan kita yang gembira, kita tengok kan, jadi kita boleh ucap tahniah dengan kegembiraan yang dia dapat. Ini maknanya kelebihan kita bersemuka dalam pengajian kan. Jadi nak buat macam mana keadaan yang tidak mengizinkan kita semua. Jadi kita kata sekurang-kurangnya ada juga kelas lah, walaupun kita kata di alam maya ni kan, ataupun dalam internet ni, suara saja yang didengari, kita tak nampak muka kawan kita. Jadi tak sama lah begitu ketika kita jumpa, sapa kan dan sebagainya kan. Dia cara ataupun dia panggil hubungan tautan kasih sayang tu tak serupa dengan keadaan kita bercakap dalam berjawab ni. Begitu kan. Jadi ni dia. Jadi antara dua orang yang saling mencintai di jalan Allah akan saling dipertemukan di syurga. Sebagaimana kita jumpa di kelas-kelas pengajian bersama dengan kawan kita, bersembang, minum, makan selepas majlis ilmu kan. Jadi kita maknanya itulah, InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu balik dengan sahabat-sahabat kita di syurga nanti, bersembang, bersemuka kan, cerita masing-masing tentang apa yang telah dilakukan semasa di dunia sehingga Allah Ta'ala berikan kepada dia kelebihan dalam syurga kan. Jadi begitu. Jadi maknanya itulah dia kelebihan dia kan. Ni orang beriman dia macam itulah. Antara dua orang yang saling mencintai di jalan syaitan juga dipertemukan di neraka al-jahim. Begitu juga sebaliknya, mereka yang ahli maksiat semua, dia pun akan bertemu sama-sama mereka di kelab-kelab malam, tempat-tempat keji, tempat pelacuran dan sebagainya. Dia pun juga akan dikumpulkan di neraka jahim tadi, kerana dia berjumpa dengan orang yang serasi dengan tabiat dan karakter mereka. Gitu. Jadi seseorang akan dikumpulkan dengan idolanya. Jadi maknanya kalau kita ni idola kita sebenarnya Rasulullah SAW, para sahabat, kita akan berkumpul dengan mereka insya-Allah. Tapi kalau idola kita pemain bola tu, pemain bola ni, apa semua, pemain tu, pemain ni, selebriti tu, selebriti ni, penyanyi tu, penyanyi ni, maka kita akan bersama dengan dia jugalah. Na'udzubillah min zalik. Gitu. Jadi seorang almar'u ma'a man ahabba, seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai, yang dia sayangi, idola dia. Mau ataupun tidak mau, dia akan dikumpulkan bersama. Orang kaki bola minat orang sekian-sekian kapih, jumpa lah kawan tu. Na'udzubillah. Dalam Mustadrak Al-Hakim yang lainnya disebutkan, la yuhibbul mar'u qauman illa husyira ma'ahum. Setiap kali seorang itu mencintai orang tertentu, pasti ia akan dipertemukan dengannya, yakni di hari kiamat. Jadi kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, insya-Allah semoga Allah Taala himpun dan kumpulkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam syurga Al-Firdaus tanpa kita merasai kesakitan azab, ya. Begitu. Cinta itu sendiri bermacam-macam. Yang paling mulia dan paling utama adalah cinta di jalan Allah dan cinta kerana Allah. Ada kawan-kawan kita yang kita sayang dekat dia kerana Allah Ta'ala. Tengok dalam keadaan dia susah, kita nak bantu dia kan, nak bagi sokongan dan sebagainya. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mencintainya kerana kita nak pahala daripada Allah Ta'ala yang Allah janjikan tentang orang yang berkasih sayang. Kerananya orang itu akan
diberi lindungan pada hari yang tidak ada lindungan kecuali hanya lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini mengandungi konsekuensi mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Maksud kita mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Ya Allah Ta'ala mencintai orang ni, kita mencintainya, begitu. Dan juga mengandung konsekuensi mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cinta lain adalah cinta kerana kebetulan. Cinta lain adalah kerana kebetulan, sama ada jalan hidup atau agamanya. Cinta kerana mazhab atau sekte tertentu ataupun kumpulan tertentu, hizbi tertentu, jemaah tertentu, parti tertentu, gitu. Cinta kerana hubungan kerabat atau kerana partnership dalam bisnes atau kerana tujuan apapun juga. Cinta lain adalah kerana ingin mendapatkan sesuatu tertentu dari pihak yang dicintai. Mungkin kehormatan, harta, pengajaran, bimbingan, atau sekadar memenuhi hajatnya semata-mata. Itu adalah cinta kasih sesaat yang bisa hilang apabila tuntutannya telah lenyap. Dia boleh hilang lah, begitu. Bila dah dapat apa yang dia nak, hilang lah. Oleh sebab itu, siapa saja yang menyebabkan diri kita mencintainya kerana sesuatu perkara, cinta kita kepadanya akan hilang dengan hilangnya perkara tersebut. Ini realiti kan, begitu. Adapun cinta kerana adanya keserasian dan kecocokan antara yang mencintai dengan yang dicintai adalah cinta yang permanen, yang berterusan. Itu dia. Ya, kenapa? Kerana ada keserasian di antaranya. Begitu. Cinta kasih orang yang terkena panah asmara termasuk jenis cinta seperti itu kerana rasa sukanya timbul dari dorongan jiwa dan reaksi kejiwaan. Gitu. Sehingga semua jenis cinta lain tidak akan mengalami hal-hal spesifik yang hanya dialami oleh cinta kasih orang yang terkena panah asmara. Orang kata makan tak lalu, mandi tak basah, tidur tak lena. Ini yang bahaya kan. Okay. Seperti rasa was-was, rasa bisikan, perasaan rindu, dendam, hati yang kalut, tidak keruan dan sejenisnya. Baik, kalau ada yang menukas, kalau ada yang membantah lah. Apabila penyebab terjadinya panah asmara adalah sebagaimana yang kalian paparkan, yakni adanya keserasian dan kecocokan jiwa, kenapa cinta tersebut terkadang tidak abadi pada dua belah pihak? Bahkan ia tidak kita dapati ketidakabadian itu pada diri yang mencintai sendiri. Kalau penyebabnya adalah keserasian jiwa dan reaksi kejiwaan, tentu cinta kasih itu akan terikat sedemikian rupa antara kedua belah pihak. Kalau ada orang yang bantah tentang tu lah, maka jawapannya bagaimana? Ini jawapan dia. Terkadang suatu sebab bisa saja hilang kerana hilangnya sesuatu yang menjadi syaratnya. Maksudnya sebab tu boleh hilang. Suatu sebab boleh hilang kerana hilangnya sesuatu yang jadi syarat baginya, atau kerana adanya suatu penghalang tertentu di sisi lain bisa menghilangkan cinta kasih. Hal itu terjadi pasti kerana salah satu daripada tiga faktor lah. Pertama, cacat dalam cinta kasih itu sendiri. Apa dia maksud dia? Yakni bahawa cinta kasihnya hanyalah cinta sesaat, sekejap ya. Bukan cinta sejati. Dalam cinta sesaat memang tidak harus ada kebersatuan, tak akan boleh ada keserasian lah. Namun justru terkadang menimbulkan kebencian pula. Bencilah pula. Pertama. Kedua, faktornya ada penghalang dari pihak yang mencintai sehingga mencegah cinta kasihnya kepada pihak yang dicintai. Bisa jadi kerana faktor fizik. Faktor karakter fizik ni maknanya anggota tubuh dia lah. Orang tu mungkin tempang ke, tak handsome ke,
kulit hitam ke dan sebagainya, tak kisahlah kan. Faktor karakter kau tu, perangai, tabiat, mungkin gitu yang menjadi penghalang tadi. Cara hidup tak sama, perbuatan, sosok, tubuh dan sejenisnya. Itu yang kedua, faktor yang kedua lah. Ya. Ketiga, adanya penghalang pada diri yang dicintai yang menghalanginya untuk membalas cinta orang yang mencintainya. Kalau bukan kerana adanya penghalang itu, cinta kasih itu pasti bersambut. Sebagaimana cinta kasih dimiliki oleh kedua pihak, hanya dia, ataupun dimiliki oleh pihak yang kedua. Kalau seluruh penghalang itu tidak ada, tak ada penghalang apa-apa, dan cinta kasih itu betul-betul sejati, tentu cinta kasih itu akan datang daripada kedua belah pihak. Tak ada apa-apa halangan. Gitu. Baik, kalau bukan kerana kesombongan, hasad, gila kuasa dan permusuhan pada diri orang-orang kafir, tentu para rasul sudah menjadi orang yang paling mereka cintai. Tapi kerana ada ni lah, ada elemen-elemen ni lah yang menyebabkan mereka tidak mencintai para rasul. Kesombongan, hasad, gila kuasa, kan? Dan permusuhan. Lebih daripada diri mereka sendiri. Kalau tak ada halangan ni, dia akan cinta rasul, para nabi tadi, lebih daripada diri mereka sendirilah. Harta mereka dan keluarga mereka. Kerana itu penghalang itu hilang daripada jiwa pengikut para rasul. Maksudnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, pengikut-pengikut mereka, tak ada penghalang-penghalang ni, tak ada dalam diri mereka. Jadi maka rasul-rasul tersebut menjadi orang-orang yang lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri, harta dan keluarga mereka. Ini pada faslun, masuk pada faslun pula, fasal. Artinya bahawa panah asmara adalah salah satu penyakit yang juga mempunyai peluang untuk disembuhkan. Boleh sembuh tak boleh sembuh? Boleh sembuh, jawapannya lah. Bahkan ada beberapa cara terapi yang bisa dilakukan terhadapnya. Kalau orang yang terkena panah asmara itu memiliki jalan yang sesuai dengan syariat dan masuk akal untuk mendapatkan sang kekasih, itulah ubatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan biologis, hendaknya dia menikahlah. Kerana menikah itu lebih mampu melindungi pandangan mata dan lebih mampu menjaga kemaluan daripada berzina. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaknya ia berpuasa, kerana puasa itu menjadi ubatnya. Inilah dia. Jadi beliau SAW memberi petunjuk kepada orang yang terkena panah asmara untuk melakukan salah satu daripada dua cara. Dia. Apa dia cara dia? Yang pertama adalah cara yang sesungguhnya. Ni. Cara yang sebenar-benarnya lah. Cara yang betul-betul. Kedua adalah cara pengganti atau cara sementara. Beliau memerintahkan cara sesungguhnya itu sebagai upaya penyembuhan terhadap penyakit yang ia deritai. Selama ia masih mampu melakukannya, tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan. Ini dia. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah bersabda, "Ala lam nara lil mutahabbaini mithla nikahi." Kami tidak melihat cara terbaik bagi dua orang yang saling mencintai kecuali nikah. Jadi makna gitu. Bila dah sampai umur mana dah ada kemampuan untuk berkahwinlah. Begitu. Jadi maknanya ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sasaran yang disinggung oleh Allah setelah menyatakan kehalalan kaum wanita merdeka dan juga para budak wanita, ini para hamba lah, bila dihajatkan sebagai pasangan. Ini betul.
Allah Ta'ala berfirman, Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Ya, gitu. Jadi Allah menyebutkan keringanannya dalam konteks ini. Namun Allah juga memberitahukan bahawa manusia itu lemah. Yakni sebuah indikator bahawa manusia itu lemah, tidak mampu menuntaskan syahwatnya. Ada syahwat, tapi dia tak boleh nak sekat syahwat, dia tak nak berhenti. Ya, oleh sebab itu Allah memperbolehkan baginya dalam soal wanita untuk memilih mana-mana wanita terbaik, 2, 3 atau 4. Allah memperbolehkan bagi kaum lelaki untuk menikahi wanita manapun, termasuk hamba wanita yang dimilikinya, sehingga ia boleh menikahinya bila diperlukan untuk mengobati penyakit syahwatnya, atau setidaknya sebagai keringanan bagi hamba Allah yang lemah dan sebagai rahmat baginya, bagi hamba Allah itu. Ini dia. Baik, seterusnya kata Ibn Qayyim rahimahullah, kalau seseorang yang terkena panah asmara tidak memiliki jalan untuk bisa mendapatkan orang yang dicintainya menurut aturan syariat atau kemampuannya, atau bisa juga kerana kedua-duanya, padahal penyakit ini adalah penyakit ganas, kan? Bahaya ni. Maka terapinya adalah dengan memberikan kesan dalam jiwanya akan adanya keputusasaan terhadap harapannya itu. Kerana kalau jiwa seseorang sudah merasa putus asa, ia akan merasa nyaman, tidak lagi terlalu mengejar buruannya. Ni. Jelas makna ya? Baik. Kalau nak baca yang bahasa Arab kena terjemah pula. Dia ambil masa kan di situ. Jadi Allah Ta'ala berfirman di sini, faslun, satu fasal. Kita baca baik, kemudian kata Ibn Qayyim lagi, kalau dalam keputusasaan itu penyakit panah asmara masih belum hilang juga. Maksudnya dia buat keputusasaan ni macam mana? Dia berpuasa sebenarnya dia ajar oleh Nabi SAW tadi. Dia cut off tadi, maknanya syahwat dia dengan puasa. Tabiat seseorang akan mengalami gangguan hebat sehingga diperlukan cara terapi lain. Ada banyak choice lah. Yakni pada bahagian fikirannya. Pergi kepada bahagian fikiran. Yakni dengan menanamkan kesedaran bahawa ketergantungan hati terhadap sesuatu yang tidak mungkin dicapai adalah kegilaan. Kalau kita nak sesuatu tapi tak boleh dapat, memang gila lah benda tu. Tinggalkanlah. Orang yang berfikiran begitu tak ubahnya orang yang hendak menjaring matahari. Ya kan? Nak jaring matahari, terusnya akan terus bergantung dan melambung tinggi, terus berputar bersama angan-angannya di tengah orbitnya. Mana boleh nak jaring matahari? Bagi orang-orang yang berakal, itu hanya terjadi di kalangan orang-orang gila belaka. Kan penyakit ni. Kalau tidak mungkin memperoleh kekasih hati dengan cara yang disyariatkan dengan sesuai dengan kemampuan, terapinya adalah menempatkan diri sebagai orang yang beruzur. Ini puasa. Kerana Allah belum mengizinkan dirinya untuk memperolehnya. Maka terapi penyakit ini bagi seorang hamba yang menginginkan keselamatan adalah dengan menjauhi angan-angannya tersebut. Inilah dia. Jangan fikir, jangan tengok, jangan fikir, jangan tenung. Berikanlah kesan dalam dirinya bahawa apa yang dia cari itu tidak ada atau tidak mungkin dicapai.
tak ubahnya dengan segala hal yang mustahil. Kena ajar orang tu fikir macam tu. Ya? Kalau nafsu amarahnya, nafsu yang mengajak kepada keburukan ni, tidak juga bisa menerima cara tersebut, hendaknya ia meninggalkan angan-angannya itu kerana dua hal. Itu dia. Kalau nafsu tak terima juga ni, dia kena cari cara lain. Jadi kerana takut pada Allah, satu, atau kerana keyakinan bahawa hilangnya apa yang dia cinta itu lebih baik bagi dirinya, lebih berguna dan lebih berfaedah, bahkan akan menggiringnya mendapatkan sesuatu yang lebih lazat dan lebih menggembirakan. Kena ajar fikir macam tu lah. Kerana orang berakal akan membuat perbandingan antara kehilangan sesuatu yang dicintai yang bersifat fana. Ini makhluk kan. Cinta pada manusia akan tua, akan mati. Begitu. Dengan kehilangan yang sesuatu lebih besar nilainya, lebih kekal, lebih bermanfaat daripada syurga. Kan? Dan lebih nikmat. Pasti akan jelas perbezaan antara keduanya. Dia orang berakal. Dia pandai buat penilaian. Janganlah kita menjual kelazatan abadi yang tidak memiliki risiko apapun. Yang dalam syurga apa benda risiko? Dalam syurga semua kenikmatan, tak ada kepenatan, kelelahan, kesakitan, kesuraman, kesedihan. Tak ada. Kesukaran tak ada, semuanya keindahan, keseronokan. Okey. Jadi pasti akan jelas perbezaan antara kedua. Janganlah kita menjual kelazatan abadi yang tidak memiliki risiko apapun untuk membeli kelazatan sesaat yang akan berubah wujud menjadi rasa sakit. Ya kan? Kita berusaha sedaya upaya untuk dapatkan seorang tu yang kita suka, yang kita cinta pada dia. Dia jadi pasangan kita, tiba-tiba satu masa dia buat perkara yang kita benci dan sebagainya. Dia akan berubah menjadi wujud yang sakit ataupun menyakitkan. Pada hakikatnya, dia kata, kelazatan sesaat itu adalah mimpi tidur. Kan kita mimpi tidur macam tu. Di dunia ni macam tu lah, kita macam mimpi. Bila di akhirat besok nanti kita akan teringat dunia ni macam satu mimpi lah pula kan. Begitu. Pasal sekejap lah. Atau ilusi yang tidur, yang tidak ada realitasnya sama sekali. Gitu. Bila kelazatannya telah musnah, tinggallah rasa susahnya. Kan? Bila rasa lazat tak ada, habislah rasa susah. Yang maknanya. Okay? Bila syahwat sudah lenyap, yang tinggal hanya kesengsaraan sahaja. Inilah yang disebut kepada kita kan. Supaya apa? Supaya kita ambil perhatian. Berhati-hatilah. Selain itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih menyusahkan dibandingkan hilangnya sesuatu yang dikasihinya. Bahkan bisa jadi ia akan tertimpa dua musibah sekaligus. Tu dia kan. Mungkin jadi macam tu. Yakni kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada hilangnya sang kekasih, serta terjadinya sesuatu yang lebih menyusahkan dari hilangnya apa yang dikasihinya tersebut. Kalau seseorang sudah yakin bahawa dengan mengejar kekasihnya, dua musibah itu pasti akan dia rasakan. Kita ingat poin ni. Okay? Kita ingat poin ni. Pada poin dah, kalau seseorang sudah yakin bahawa dengan mengejar kekasihnya, dua musibah itu pasti akan dia rasai. Inilah dia. Okay? Maka akan mudahlah baginya untuk meninggalkan angan-angannya. Ia akan berpandangan bahawa lepasnya sang kekasih lebih mudah untuk diterima dengan kesabaran, intelijensi, agama, harga diri dan kemanusiaan yang ada pada dirinya, memerintahkan dirinya untuk harus menanggung bahaya yang relatif lebih ringan, yang kemudian dengan semakin cepatnya berubah menjadi kenikmatan. Susah di dunia, akhirat selamatlah. Begitu. Kegembiraan dan keceriaan untuk menolak terjadinya bahaya yang lebih besar, sementara kejahilannya, hawa nafsunya, kegilaan dan sikap meremehkannya akan terus memerintahkannya mendahulukan kekasih yang fana, kecintaan kepada dunia.
Dengan segala yang dimilikinya, dengan segala upaya, sungguh orang yang terpelihara adalah yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tak pelihara, maka habislah kita. Begitu. Itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Supaya Allah jaga kita. Baik, kalau jiwa seseorang masih belum bisa menerima ubat ini, tu dia. Kalau masih lagi tak boleh nak ikut ubat ni, terapi ini, apa nak buat? Terapi ini tidaklah serasi dengannya. Terapi ini tak sesuai dengan dia. Cara yang lain, cubalah ia memerhatikan apa akibat dan kerosakan di alam fana yang ditimbulkan oleh orang yang memperturutkan syahwatnya itu. Cuba hayati, tengok, renung tengok. Kan, betapa banyak kemaslahatan yang akan hilang kerananya. Memperturutkan syahwat panah asmara dapat menimbulkan berbagai kerosakan besar, kerosakan terbesar di dunia ini. Faktor terbesar yang dapat melenyapkan berbagai kemaslahatan. Kerana sikap itu akan menghalangi seseorang hamba menggunakan kecerdasannya yang merupakan dasar kemampuannya, tonggak kemaslahatannya. Ini dia. Di mana fungsi akal tu tak ada lah. Kena ikut hawa nafsu ya. Begitu. Kalau ubat atau terapi ini juga tidak bisa diterima oleh jiwanya, kita kena buat plan berapa pula ni? Pilihannya mana pula? Hendaknya ia mengingatkan berbagai keburukan daripada sang kekasih hati dan segala hal yang bisa menyebabkan dirinya membenci kekasihnya itu. Dia kena beringat macam tu. Kan? Kalau macam tu kan, panah asmara. Kerana kalau ia terus memikirkan dan merenungkannya, pasti ia akan mendapatkan bahawa kejelekannya akan berlipat-lipat dari kebaikan yang mendorongnya mencintai sang kekasih. Itu dia. Kan, dia kena renung banyak. Silakan tanya para tetangga tentang berbagai kejelekannya yang tersembunyi. Cuba tanya. Kerana kalau segala kebaikannya akan mendorong dirinya mencintai kasihnya itu, maka segala kejelekannya juga akan mendorongnya untuk membencinya dan tidak menyukainya. Gitu. Kemudian dia kata lagi, cubalah buat perbandingan antara kedua sisi tersebut. Sisi baik dan sisi buruk tadi lah. Maka hendaknya ia memilih pintu pada sisi mana yang lebih dahulu terbuka baginya. Pilih satu ya, tak boleh pilih dua-dua. Kan? Baik tak baik. Gitu. Janganlah menjadi orang yang tertipu oleh kecantikan lahiriah saja. Yang terlihat lebih baik daripada kulit yang penuh dengan kusta dan lepra. Okay? Maksudnya gitu. Ya, tengok kecantikan. Jangan tengok kecantikan saja. Alihkan pandangan daripada sekadar kecantikan luar, menembus sampai pada buruknya amal perbuatannya. Kalau cantik, tudung pun tak pakai, nak buat apa? Kan, musibah ni. Cantik tapi tudung tak pakai, maksiat. Menyeberanglah dari sisi lahiriahnya yang cantik menuju kebusukan hati dan jiwanya. Supaya kita dapat tahu lah dengan merenung tadi, melihat. Kalau terapi ini masih juga belum mampu menyembuhkannya, ada pilihan lain lagi ni. Kalau ni, cuba try and error lah. Try and error, cari mana yang sesuai. Yang tersisa hanyalah apa dia? Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Macam mana nak buat? Kepasrahan total kepada Allah yang selalu mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya dalam keadaan terdesak. Inilah dia kita kan. Kita ni terdesak lah. Hendaknya ia merendahkan diri di hadapan Allah. Di depan pintunya, memohon keselamatan dengan rasa tunduk, pasrah dan merendahkan diri. Bila seseorang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kepasrahan tersebut, berarti dia telah mengetuk pintu taufik. Inilah dia kan. Taufik ni bukan sesuatu yang murah dan mudah.
Dia adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dia kehendaki. Namun hendaknya seseorang mawas diri, tidak demikian mudah menyebut-nyebut kekasihnya dan mencelanya di hadapan orang. Berhati-hati di hadapan orang banyak sehingga mengganggu harga dirinya, kerana bila dilakukan ia telah berbuat zalim dan melampaui batas. Gitu. Boleh kata Ibn Qayyim lagi, jangan tertipu oleh hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Suwaid bin Said. Ya? Suwaid bin Sa'id dari Ali bin Mushir, dari Abu Yahya Al-Qattat, dari Mujahid daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW diriwayatkan pula daripada Ibn Mushir, dari Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW, diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Bakar dari Abdul Malik, dari Abdul Aziz bin Majishun, dari Abdul Aziz bin Hazim, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW bahawa beliau bersabda, man asyiqa fa'affa famata fahuwa syahidun. Barang siapa tertikam pada asmara lalu dia menjaga kesuciannya, lalu dia meninggal dunia, maka ia mati syahid. Hadis ni palsu. Gitu. Baik. Dalam riwayat lain disebutkan, man asyiqa wa katama wa affa wa sabara ghafarallahu lahu wa adkhalahu al-jannah. Barang siapa yang tertikam pada asmara lalu dia menyembunyikan perasaannya, menjaga diri dan bersabar, akan Allah ampuni dosa-dosanya dan akan Allah masukkan ke dalam syurga. Ni palsu ni. Kita boleh check tengok footnote yang di bawah tu. Okey, kalau siapa yang ada buku kan 368 tu kan footnote dia. Hadis riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dan tarikhnya diriwayatkan pula oleh Ibnu Asakir dan selain keduanya berjalan Suwaid bin Sa'id Al-Hadthani. Ia berkata, telah diceritakan kepada kami Ali bin Musa daripada Abu Yahya Al-Qattat, dari Mujahid dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan sanad hadis ini dhaif kerana kedhaifan Suwaid dan Abu Yahya Al-Qattat. Para imam terdahulu daripada kalangan ahli hadis sepakat mendhaifkan hadis ini. Mereka menyatakan bahawa cacatnya pada Suwaid, sebagaimana akan dijelaskan oleh penulis. Hadis juga memiliki jalur lain sebagaimana disebutkan oleh Al-Kharaiti di istilahul qulub, atau i'tilahul qulub. Jadi maknanya dikatakan sebagai hadis dhaif dan perawi digolongkan sebagai pendusta. Itu dikatakan Al-Qayyim, namun hadis ini tidak sahih dan tidak layak keluar daripada mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kerana syahid adalah kedudukan tinggi di sisi Allah, diseiringkan dengan kedudukan para siddiq, harus dicapai dengan beberapa bentuk perbuatan dan kondisi tertentu yang merupakan syarat mutlak. Syahid ada dua macam, syahid umum dan syahid khusus. Syahid khusus adalah syahid fi sabilillah. Syahid umum ada 5. Ni boleh cek punah bawah tu kan. Ada maknanya iaitu orang yang ditikam, ya, orang yang menderita sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa runtuhan, orang yang mati syahid di jalan Allah sebawah tu. Namun mati setelah tertikam panah asmara tidak termasuk di dalamnya. Tak termasuk kerana panah asmara bisa merupakan perbuatan syirik terhadap Allah dalam cinta, merupakan hasil daripada kealpaan terhadap Allah, serta membiarkan hati, jiwa dan cinta menjadi milik selain Allah. Inilah, ya? Maka bagaimana mungkin ia bisa termasuk kedudukan yang membawa syahid? Mustahil. Bahaya panah asmara terhadap hati melebihi segala sesuatu. Bahkan panah asmara bisa disebut sebagai khamar rohani yang bisa menyebabkan jiwa menjadi mabuk kepayang sehingga menghalanginya untuk berzikir dan mencintainya, untuk merasakan kenikmatan berzikir kepada Allah dan bermunajat secara khusyuk kepada Allah. Kenapa? Kerana dalam hati ada perkara yang lain. Bahkan bisa menyebabkan hati menyembah selain Allah, wal'iyadzubillah. Kerana hati orang yang dirundung asmara akan menjadi hamba kekasihnya. Bahkan cinta kasih adalah otak daripada penghambaan diri.
Cinta kasih itulah yang mengoptimalkan rasa tunduk, kecintaan, kepasrahan dan kepasrahan mendalam. Maka bagaimana mungkin ketundukan hati kepada selain Allah itu bisa membawa seorang kepada kedudukan paling mulia di kalangan ahli tauhid? Macam mana boleh jadi gitu? Tak mungkin. Di kalangan pemuka ada orang-orang istimewa di antara mereka. Kalaupun sanad hadisnya amat jelas seperti matahari sekalipun, tetap merupakan riwayat yang keliru dan salah kaprah. Salah dugalah. Tidak mungkin diriwayatkan daripada Nabi SAW adanya ungkapan asmara dalam sebuah hadis sahih. Sama sekali tidak mungkin. Kan? Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, asmara sendiri ada yang halal dan ada yang haram. Bagaimana mungkin difahami bahawa Rasulullah memvonis setiap orang yang tertikam panah asmara lalu menyembunyikan perasaannya dan menjaga dirinya bahawa dia pasti syahid. Bagaimana kiranya apabila seorang mencintai isteri orang lain atau menggembari anak-anak kecil atau pelacur, lalu dengan cintanya itu ia meraih derajat sebagai syahid? Hal itu tentu saja bertentangan dengan ajaran agama Rasulullah SAW secara aksiomatik. Bagaimana tidak? Kerana panah asmara adalah salah satu jenis penyakit yang telah Allah ciptakan ubatnya menurut syariat dan sebatas kemampuan. Sementara berobat itu sendiri bisa wajib bila panah asmara itu bersifat haram. Bisa juga dianjurkan atau disunnahkan. Ini dia. Baik. Kemudian saya rasa saya punya bateri ini nak habis lah. Tak sempat nak ambil wire untuk cas laptop ni. Jadi ada sikit lagi kita nak sambung. Tak apalah, insyaAllah. Ala kulli hal, insyaAllah kita sambung lagi. InsyaAllah pada minggu depan dan minggu depan cuti, kerana pihak penganjur ada urusan nak musafir, InsyaAllah. Jadi maknanya kita jumpa lagi dalam 8 Mac lah, InsyaAllah. 8 hari bulan 3 lah, InsyaAllah, untuk sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad ni, InsyaAllah. Taufiqillahi ta'ala wa aunihi, InsyaAllah. Liliqa'i, jumpa lagi lah, InsyaAllah, bagi menyambungnya. Dan saya takut sebelum saya habiskan ni kelas ni, maknanya laptop saya ni terpadam kerana bateri dah kehabisan, tinggal berapa minit saja. Jadi insyaAllah lah kita berhenti di sini dulu. Jumpa lagi lah insyaAllah pada 8 hari bulan 3 akan datang, insyaAllah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. InsyaAllah نقول بالله التوفيق له. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.